revision chapter by chapter. Let's go. Soalan melibatkan graf. So, perkara pertama yang korang perlu tengok bila ada graf, tolong tengok paksi Y. Okay. Tolong tengok paksi Y. Sebab paksi Y akan menunjukkan graf tu adalah graf apa. Okay. Kalau graf dia adalah sesaran masa, displacement time, korang hanya boleh mencari satu maklumat, iaitu kita cari kecerunan. Okay. So, untuk ringkasnya, kecerunan untuk graf yang ditunjukkan di sini, 10 bahagi 2, kecerunan dia 5, sini kecerunan dia kosong, sini negatif 5. Okey, so kecerunan untuk sesaran masa menunjukkan hal laju. Maknanya, ini adalah 5 ms negatif 1, 0 ms negatif 1, negatif 5 ms negatif 1. Okey, apa yang kita kena faham adalah pergerakan dia bagaimana. Okey, pergerakan dia, maksud positif di sini, positif hal laju, maksudnya objek bergerak ke kanan. Okey, so positif hal laju bermaksud objek bergerak ke kanan. Negatif hal laju, objek bergerak ke kiri. Kosong hal laju bermaksud objek tidak bergerak. So, graf di sini menunjukkan pergerakan yang mana dia ke kanan 10 meter, okey, dalam masa 2 saat, lajunya 5 meter per saat. Setiap 1 saat dia bergerak 5 meter. Okey, daripada 2 sampai 4, apa yang dia buat di sini? Ni berhenti. Okey, at rest ataupun stop. Negatif 5 bermaksud dia patah balik. So, pergerakan dia adalah ke kanan. Okey, 5 meter 1 saat, 5 meter 1 saat, sampai 10 meter, berhenti dan kemudian patah balik 5 meter 1 saat dan 5 meter 1 saat. So, berapa jumlah jarak dia bergerak? 10 ke kanan, berhenti, patah balik 10, 10 campur 10, jarak yang dia bergerak adalah 20. Okay, tapi kalau ditanya sesaran, okay, sesaran dia sebenarnya adalah kosong. Kenapa kosong? Sebab dia pergi ke kanan 10 meter dan dia kembali ke tempat asal dia. Jadi, titik awal dan titik akhirnya, jarak terpendek antara titik awal dan titik akhir, jarak terpendek antara mula dan akhir adalah kosong. Okey, so kalau ditanya berapa sesaran, sesaran bagi graf ni menunjukkan dia bergerak 0 meter, tapi kalau ditanya berapa jarak, distance 20 meter. Okey, so pernah tak soalan begini keluar dalam SPM? Alright. Kita tengok contoh. Contoh soalan 2018, soalan nombor 4. Okay. Tips dia, tolong tengok paksi Y. So yang pertama paksi Y-nya sesaran, displacement, berapa maklumat boleh cari? Hanya satu, iaitu kecerunan graf. Okay, maklumat yang boleh kira. Yang boleh kira hanyalah kecerunan graf. So kat sini kecerunan graf 20 bagi 4, 5, atas ni kosong, and then sekali lagi 20 bagi 4, negatif 5. Okay, unit dia ms negatif 1, ms negatif 1, ms negatif 1. So, kecerunan menunjukkan hal laju, velocity. Okay, luas bawah graf tidak ada apa-apa maklumat daripada luas bawah graf. Okay, bila ditanya berapakah sesaran, ini yang Encik cakap tadi. Bila ditanya berapa sesaran, bermaksud dia ke kanan sejauh 20 meter. Okay. 5 meter 1 saat, 5 meter saat kedua, 5 meter saat ketiga, 5 meter saat keempat. Dan dia berhenti. Kemudian dia patah balik negatif 5, negatif 5, negatif 5, negatif 5. So dia bermula daripada titik yang sama dan kembali kepada titik yang sama. So sesarannya kosong. Tapi kalau ditanya berapa jarak, jaraknya adalah 40. Ke kanan 20, patah balik ke kiri 20. So 20 campur 20, 40. Beza sesaran ataupun displacement, kuantiti vektor, ada arah, jarak tidak ada arah. Okay. So kita nak melihat graf yang berikutnya. Okay. Graf yang popular keluar di dalam SPM, boleh kata banyak soalan keluar dalam SPM adalah graf hal laju masa, velocity time. Kenapa? Kerana boleh cari dua maklumat, boleh kira dua maklumat. Okay, kecerunan graf kali ini menunjukkan pecutan, acceleration,
And luas bawah graf, area under the graph akan memberi korang berapakah jauh dia bergerak. Okay, jarak ataupun sesaran. Okay, perlu kira luas dan juga kecerunan. So nilai nombor pada graf ni sama seperti graf di sebelah kiri. So maknanya nilai dia 5, 0 dan negatif 5. Cuma di sini ms negatif 2, ms negatif 2, ms negatif 2. Okay. So kena faham perbezaan dia adalah ms 0 ms negatif 2 bagi graf di sebelah kanan ni adalah pada 10. 10 ni maksudnya dia bergerak 10 meter per saat. Okay, dia bergerak selama 2 saat pun masih 10 meter per saat. Jadi dekat atas ni adalah bergeraknya dengan halaju seragam. Ataupun objek bergerak dengan constant velocity. Okay, constant velocity, uniform velocity. Halaju seragam ataupun halaju malam. Okay. Tapi kalau korang ada graf velocity time, halaju masa yang ada atas bawah macam ni. Okay, ada atas bawah macam ni. Okay, bila ada bahagian atas dan bawah, untuk mencari jarak dengan sesaran ada sedikit perbezaan. Kenapa? Nilai velocity positif di bahagian atas ni menunjukkan objek bergerak ke kanan dan nilai negatif velocity, negatif halaju di belah bawah ni menunjukkan objek bergerak ke kiri. Jadi perbezaan dia bila kita nak mencari jarak. So nak cari jarak, cari luas bahagian atas, kita campur luas bahagian bawah. Okey, luas bawah graf And then untuk mencari sesaran pula, luas atas tolak luas bawah. Okey, jadi kena tengok soalan mana yang ditanya. Alright. So, apa yang perlu kita tahu kat sini untuk describe motion. So, bahagian pertama ni adalah contoh tadi nilainya 5 ms negatif 2. Dia bergerak dengan pecutan 5 ms negatif 2. Okay, 2 sehingga 4 saat pecutannya kosong sebab dia bergerak dengan laju yang sama 10 meter per saat. And negatif 5 ms negatif 2 itu bermaksud dia slow down, nyah pecut, decelerate. And then dia berhenti di sini, di 6 saat dia berhenti. Cuma bahagian bawah ni kena careful. Okey, dari 6 sehingga 8 saat bukan dia nyah pecut. Okey, 6 sampai 8 saat dia memecut. Cuma pada arah yang bertentangan. Okey, memecut pada arah bertentangan. Okey, macam mana kita nak tengok contoh soalan? Okey, jom kita tengok contoh soalan. Contoh soalan bagi graf halaju masa. Dekat sini halaju masa. Tips masih sama, tengok paksi Y. Bila ada halaju masa boleh cari dua maklumat. Apa dua maklumat? Kecerunan ataupun gradient of the graph. Korang akan dapat pecutan, acceleration, and kalau kita cari area under the graph, luas, kita akan dapat sesaran ataupun jarak. Okey. Dalam kes ni grafnya hanya ada di bahagian atas, bermaksud berapa jarak dia, berapa luas bawah graf, itulah jarak, itulah sesaran. So soalan selalunya akan tanyakan berapakah sesaran. So berapakah sesaran adalah kita mengira luas bawah graf. So untuk luas bawah graf di sini dah berkait dengan matematik. So perlu tahu macam mana nak mengira luas trapezium, segi 4, segi 3. Okay. So di sini cikgu direct menggunakan trapezium. So siapa yang lupa A, B, C. So 1/2 A campur B darab C. Okey. So 1/2 A campur B adalah 2 campur 6 meter per saat. Itu adalah unit bagi halaju. Okey, di paksi Y. And then darab dengan masa, masanya adalah 6 saat. So di sini saat boleh potong, unit yang tinggal meter. Sebab itulah cari luas, dapat dia punya jarak ataupun sesaran. So kita akan dapat jawapannya 1/2 darab 8/4 darab 6, 24 meter. Okay, so jawapannya 24 meter. Okay. Seperti cikgu tunjukkan tadi, ada juga soalan yang memerlukan korang, diberi korang graf atas dan bawah. Contohnya seperti ini. Okay. Pada SPM 2011, ada graf bahagian atas, bahagian bawah. Soalan ditanya berapakah sesaran.
Tips masih sama. Pertama, tolong tengok paksi Y. Dia tulis hal laju, boleh cari dua maklumat. Soalan minta displacement, sesaran. So nak cari apa? Cari luas. Okay, bila minta sesaran ada graf atas bawah, ingat apa formulanya? Luas atas tolak luas bawah. Luas atas tolak luas bawah. Okay, so luas atas adalah bersamaan bentuk trapezium juga. So cikgu ringkaskan 1/2 darab 2 campur 3 darab dengan 30. Okay, so korang akan dapat di situ sebagai 75. Okay, ini ruang di bahagian atas. Okay, luas di bahagian bawah, bawah adalah bentuk segitiga. So 1/2 kali 4 sampai 6 tu 2 darab dengan sampai bawah, kita abaikan negatif. Okay, so kita dapat 30 meter. Kenapa abai negatif? Sebab negatif kat sini menunjukkan arah ke kiri, yang positif ni menunjukkan ke kanan. Okay, so dari situ kita dapat atas 75 bawah 30. Jika dia tanya berapa sesaran atas tolak bawah, 75 tolak 30 bersamaan 45 meter. Okay. Namun kalau soalan tanya berapakah jarak, jangan lupa jarak atas campur bawah. Kalau dia tanya distance ataupun jarak, so jawapannya 75 campur 30 adalah 105 meter. Okay, itulah contoh soalan untuk motion graph.